Tapi macam semua KA je ni. Kan? Alright. Kita jangan buang masa lagi. Kita teruskan dengan macam biasa. Imam muda kita. Siapa pula malam ini? Nu'man. Nu'man pula. Okay. Abah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Sadri wa yassir li amri. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ashrah alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan perjuangan kita. Berbaki lebih kurang 4 hari macam-macam bahasa dah kat dalam ruangan chat tadi. Okey, kita teruskan. Andai kata tiba-tiba kawan awak nak masuk tak dapat, just bagi tahu bagi tahu jangan dekat chat, sebab bila cikgu dah present cikgu tak perasan benda tu cikgu gunakan satu screen. Kalau guna multi screen nampaklah. Okey, kalau ada kawan awak dia stuck nak masuk tak boleh, bagi tahu cikgu buka balik. Alright. Jadi kita teruskan pada muka surat 25 sebab cikgu tengok kita lama dah tak cerita pasal kadar tindak balas kan. Okey, sebab bab awal tingkatan 5 mungkin ramai dah tak ingat. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan dari Johor Johor JDT. Malam ni ada live bola Betul. Betul Okey, tak apa. Boleh ada bola kita boleh tengok keputusan dia. Nak buka bola je. Buka bola je. Cikgu stream. Okey. Tak apa, cikgu tak SPM. Siapa nak SPM? Alright. Jadi ini adalah bab kadar tindak balas. Okay. So dengan harapan semua dah cuba buat lah Kalau tak cuba buat, lagi sekali cikgu cakap susah awak nak absorb semua ni, lagi-lagi kalau tak habis study lagi, tak habis revision lagi Okay. So kalau buat, kita boleh faham dengan cepat, tak delay. Alright, jadi kita lihat. Okay, kita baca soalan dulu. Semua nampak paparan soalan ni? Nampak Nampak. Okay, so bila cikgu tanya apa-apa soalan terus jawab walaupun tak confident jawapan betul salah, supaya tak adalah bercakap seorang-seorang walaupun seorang-seorang kat pantai sekarang ni. Okay, satu eksperimen untuk menentukan kesan suhu. Alright, jadi kat sini kita dah ada info kat sini, kesan suhu. Boleh ubah apa tu? Manipulasi. Okay, so dalam exam nanti bawa highlighter buat baca cikgu ni, kesan suhu dan tandakan MV, supaya awak boleh fokus terus okey, MV nya kesan suhu. Okey, ke atas kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni pun dah tahu dah apa dia. Kadar tindak balas ni adalah responding variable, dijalankan dalam amal seperti rajah satu bawah. Okey, so maklumat seterusnya 2 gram serbuk zinc kepada 100 cm asid hidroklorik 0.25 mol pada suhu bilik. Dan perubahan yang diperhatikan adalah pengumpulan gas. Okey, dan masa untuk mengumpul 50 cm padu gas dicatatkan. So kita ambil masa sehingga terkumpulnya 50 cm padu gas. Gas apa tak pasti lagi kan. Okey, jadi kat sini apakah tindak balas yang berlaku kat situ? Ya, anda perlu apa-apa? Oh, serbuk zinc. Okey, serbuk zinc kepada asid hidroklorik. Oh, ada label kat sini tak perasan. Duk cari tadi zinc.
Okey, terus buat persamaan kat sini supaya kejap lagi mudah nak tahu hasil kan, mana warna merah tu. Okey. So zinc, apakah persamaan dia? Dengan HCl menghasilkan apa? Zinc Florida. Florida. Zinc klorida. Okey, tambah gas apa terhasil? Gas hidrogen. Gas hidrogen. Macam ada yang nak masuk tu. Sekejap, kita tengok dia auto admit ke tak. Okey, tak auto admit. Bila cikgu present dia tak auto admit rupanya. Okey. Kawan kita, okey. So balancekan lah. Ada ke tak, walaupun tak ada soalan untuk persamaan ke, apa, kita dah ada, at least kita tahu gas yang Allah. Kita tahu, tak boleh undo. Kita tahu gas yang terhasil adalah gas hidrogen. Okey. So, apa beza dengan raja di bawah? Raja di bawah, dia panaskan. So, ini berlaku pada suhu bilik kan? Dia cakap kan? 28 hingga 30 darjah Celsius ini pada suhu bilik. So, seterusnya diulang. Benda sama. Kalau tengok kat sini sama. Okay. Benda yang sama. Cuma sekarang melibatkan suhu yang lebih tinggi. Jadi, sebab kita dah tahu tadi faktor suhu. Okey, jadi eksperimen itu diulangi dengan suhu. Ni pun salah tata bahasa ni. Perlu rapat. Diulangi dengan, ini pun salah saja je. Diulangi dengan suhu asid. Okey. Asid yang berbeza pada suhu 35. Okey, so ini adalah suhu yang dipanaskan. Dan masa untuk mengumpulkan 50 cm padu. Maksudnya maksima gas yang dikumpulkan diperhatikan sehingga 50 cm padu. Okey, jadi yang selalu berlaku kesilapan pelajar mengukur. Okey, berapa titik perpuluhan untuk mengukur? 2, 2. 3. Sudah. Siapa jawab satu dengan apa yang betul? 2. Apa yang betul? 3. 3. 2. Kena sama lah. Berapa titik perpuluhan? Okey, cuba bagi jawapan. Rusdan, awak jawab aku kat sini. Jawapan. Tak tahu jawapan. Saya 53.19. 53. Allah. 53.19. Unit? Ada unit tak? Minit. Ada unit tak? Saya tulis minit tapi saat saya tak pasti. Tak apa. Okey, nak okey, awak tulis minit. Salah. Okey, jadi apa masalah dia kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Dah nak SPM berapa? Dah SPM dah berlaku, dah nak exam berapa hari lagi ni? Okey. Alright, apa? Okey. Jadi sebab itu cikgu cakap pentingnya hadir kelas macam ni. Okey, ini dia. 53. Okey, so jam randi betul kan yang ni kan? Betul skema yang ni? Macam mana jadi 53 Rashidan? Ni 55, 56, 57, 58. Lepas tu dia ada setengah tu kan? Okey, kat situ 58.5. Okey, apa kita tengok skema. So masing-masing semak sendiri punya. Okey, mungkin tapi cikgu tengok paper ni pun cikgu nampak jelas. Nampak 58.5. Salah sebut jawapan tadi. Sorry. So tapi awak jawab 58.15. 0.5 19. Okey, yang pertama titik perpuluhan dah salah dah. Okey, titik perpuluhan dah salah. Okey, lagi sekali pengukuran, semua pengukuran satu titik perpuluhan kecuali burette. Ini kan, ini untuk burette iaitu 2 titik perpuluhan.
Yang lain macam suhu kan. Suhu kalau 28.0 darjah Celsius. Lagi satu tadi mesti unit saat. Sebab jam randik tak sampai seminit lagi tu. 58.5 dan unit S. Okay. Boleh So, ramai dah salah kat situ. Bukan ramai. Ada yang dah salah kat situ. Berapa ramai yang betul? Jangan cakap orang. So, sendiri punya betul ke? Habis betul? Tak ke? Kata kat orang. Jawab apa? Habis? Jawab apa? Saya lebih kurang tu sudah lah. Lebih kurang sudah. Ini orang kata mengata dulang paku sepih. Mengata orang lama-lama paku dia dulang dia ada paku. Okay? Masya Allah. Belajar BM aku. BM dah habis kan? Okay. Okay. Jadi jangan macam tu Ingat lagi sekali last ni. Lepas ni ada banyak lagi latihan kat situ. Ingat pengukuran 1.0 kecuali Burette 2.0. Okay, jadi semak masing-masing punya 58.5. Ini kalau jawapan sebenar ni nanti ada second second. Okay, so ada berapa kerat dia dapat 3 markah. Okay, sendiri check lah Okay, so tak nak bincang lama-lama sangat kat situ. Kita banyak lagi soalan kita nak discuss kat sini. Cuma rugilah kalau tak dapat berapa markah sini. 3 markah. Ni macam bagi markah percuma tau. Baca jam randik saja. Okay. 3 markah. Rugi. Okay, seterusnya. Tapi mungkin ada dapat 1 atau dapat 2 lah. Cikgu tak nak ulas yang tu. Yang penting sekarang fokus. Ingat titik perpuluhan 1 untuk lain-lain. Kecuali Burette 2.0. Okay, ingat yang tu je. Okay, dan dia suruh bina jadual. Jadual 3 markah ini juga percuma. Tapi bergantung apa lari-lari ni. Bergantung kepada jawapan di sini juga. Cuma cikgu tak pasti. Kalau sini salah, cikgu rasa kalau awak bawa ke sini dan awak transfer ke sini semuanya betul dengan titik perpuluhan, walaupun sini salah, tapi transfer ke sini, awak transfer semua yang awak jawab pada sini dengan betul, transfer tak cakap jawapan tu betul. Rasanya betul dipanggil error carry forward okay. Biasanya macam tu. So, jadual mudah saja. Jadi labelkan eksperimen 1, 2, 3, 4. Ada mungkin yang buat secara melintang tajuk eksperimen, sini suhu, sini masa. Mungkin ada macam tu. Okay. So, janji ada label. Okay, kemudian pada suhu ni mesti ada unit. So dalam ni tak payah ada unit lah. Tak payah ada unit sebab dekat label awak dah ada unit. Sama macam masa. Dah ada unit. Okay, boleh situ? Dapat semua 3 markah? Dapat ke tak? Dapat je. Dapat. Yeah. Okay, ada soalan? Kita teruskan Okay, itu yang mudah. Okay, ada lagi nak masuk? Okay, dah. Siapa tadi? Okay, seterusnya. Ada lagi nak masuk? Syahmi. Okay, C. Untuk eksperimen ini nyatakan boleh dimanipulasi. Kita dah jumpa pada soalan tadi kan? Okay, kita dah jumpa pada soalan apa tadi? Pada soalan kesan suhu kan? So, dimanipulasi adalah suhu. Bergerak balas paling mudah awak jawab. Kadar tindak balas. Tapi dalam exam jangan buat ringkas lah Dimalarkan. Apakah yang ditetapkan sepanjang eksperimen? Ada jawapan? Jenis larutan. Jenis larutan. Lagi? Kalau
Ha? Ingat kadar tindak balas ada berapa faktor? Ada suhu, ada kepekatan, ada saiz dan juga mangkin. Jadi bila kita cerita pasal suhu, maka yang lain ini perlu dimalarkan. Jadi itu adalah pilihan jawapan awak. Kita tengok skemanya. Okay, alright. Jadi kat sini, dimanipulasi tadi, cikgu bimbang kalau kita nyatakan suhu, sebab skema pun dia tentu terus suhu asid. Yang cikgu risau kalau just suhu saja tadi, kemungkinan salah. Betul juga sebab kalau suhu saja dia terlalu umum, sama ada suhu persekitaran, kan? Jadi awak take note dekat sini, suhu asid sebab kita panaskan asid. Jadi yang bergerak balas, kita dah bincang tadi, yang paling mudah adalah kadar tindak balas. Dan yang ni mungkin ramai yang tak jawab. Bukan tak jawab, tak memilih jawapan ini. Iaitu masa mengumpulkan gas. Okey. Masa yang dia ambil kan. Okey, kita ambil dengan jam randik tadi adalah masa. So itu juga responding variable. Okey. Dimalarkan. So tengok tadi faktor yang lain kan, sizing, lepas tu kepekatan. Okey, lupa. Kalau cerita pasal kepekatan, dia mesti sekali dengan isi padu. Ini cikgu pun selalu terlupa. Kepekatan dia ada partner dia dengan isi padu. Okey. So satu lagi tadi yang kita tak ada kat sini, pilihan jawapan tadi adalah ketiadaan mangkin. Boleh juga. Ketiadaan mangkin sebab dua-dua tak ada mangkin kan. Kalau satu ada mangkin, eksperimen tu tak adil lah. Okey, ada soalan? Jauh nak cepat ni supaya kita dapat cover banyak. Tak ada. Okey, kalau tak faham semua bagi tahu. Nyatakan hipotesis. Apa syarat hipotesis? MV, RV dan spesifik. Ingat tu. Yang tak boleh, apa dia MV tadi? Kita cuba ringkaskan tadi. MV suhu kan? Suhu asid. Suhu asid dah betulkan tadi. Suhu asid. RV kadar Tindak balas. tindak balas. Tak boleh secara umum. Contoh, suhu asid mempengaruhi kadar tindak balas. Itu umum. Kalau umum macam tu, kemungkinan dapat 1 atau 2 markah lah. Jadi macam mana nak memberikan 3 markah? Jadi adakah hipotesis ini kita boleh gunakan semakin-semakin? Boleh. Cuba baca jawapan seorang. Semakin meningkat suhu asid, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey. Baik. Betul lah tu. Okey. Semakin meningkat suhu asid. Jadi jangan tinggal perkataan asid Semakin tinggi suhu asid, semakin tinggi kadar tindak balas. Jawapan macam skema tadi. Siapa tadi? Rushdan ke? Rushdan. Rushdan masih ada kat luar rumah ke tu? Tak. Tak ada. Tak nak join cikgu kat pantai. Boleh. Okey. Sedikit kesilapan dalam hipotesis. Awak tengok kat sini kan? Okey, macam cikgu tadi pun tersilap just bagi tahu suhu saja. Okey, so apa yang tertinggal kat sini? Asid. So ingat kalau ada soalan yang sama ke, lebih kurang ke, bila melibatkan suhu, nyatakan suhu apa. Ada orang nak masuk lagi. Imran, okey. Lama Wiri Imran Selamat datang Imran. Lama betul Wiri isyak dia. Saya makan dulu tadi aku. Oh, makan dulu. Okey, tak apa. Baik. Okey. Okay, kita teruskan. Rushdan pun kat pantai dah. Tapi gambar pantai je nampak. Okey. So, cikgu dah paparkan belum? Belum. Dah tadi Okey, jadi cikgu tak nak ceritalah pasal yang 1 row markah ni. Kita nak fokus yang 3 markah. Ada lagi nak masuk?
Jess. Nyatakan pemerhatian. Biasa kita jumpa pemerhatian dulu, kan? Selalunya ni pemerhatian, kemudian. Apa pemerhatian? Cuba tengok. Benda yang boleh perhati. Apa dia? Tengok tak ada jawapan. Cepat. Benda yang boleh perhati. Kena banding apa tu? Tak payah banding. Dalam eksperimen ni, kita tengok apa? Dia bukan banding sebenarnya tu. Kita tengok gas tu. Gelembung Bacaan gas terhasil, kan? So awal-awal cikgu tengok gambar rajah pun ingatkan dua eksperimen berbeza. Rupanya itu dia menunjukkan step untuk panaskan. Benda yang sama, lepas dia panaskan, dia pun buat macam gambar rajah pertama tu. Selepas dipanaskan, mana ni? Selepas dipanaskan, setup dia sama macam ni. Cuma kat sini suhunya berbeza. Ada 35, bila 35 kita buat pada 35, dah panaskan sampai 35. Lepas tu 40 macam tu. Setup yang sama dan gas terhasil sama, cuma kadar penghasilan gas itu berbeza. Kadar. Terbukti dengan bacaan jam randik. Tengok bacaan jam randik tadi semakin berkurang, kan? Semakin cepat. Daripada 58 sampailah 8 kalau tak silap last kali tadi. Itu kadar tindak balas. So jawapan apa tadi kita tak tunjuk lagi. Apa? Ada soalan? Kalau tak nyatakan nama gas boleh je? Memang tak boleh nyatakan pemerhatian. Dah berapa kali cakap tadi. Tak boleh nyatakan pemerhatian, inference. Itu inference. Pemerhatian benda yang nampak. Macam mana awak tahu tu gas karbon dioksida ataupun gas hidrogen? Tak boleh, kan? Tak boleh. Kita hanya boleh tengok gas terhasil. Itu sajalah. Mana tadi pemerhatian? Mana dia pergi menghilangnya pemerhatian? Dekat bawah atas. Nampak simple saja. 3 markah gelembung gas dibebaskan. 3 markah. Kertas 2, kertas 3 macam tu. Ada soalan lagi? Kalau buat gelembung gas tanpa warna pun lagi bagus. Tanpa warna. Sebab memang tak ada warna, kan? So nampak idea yang dapat 2 markah gelembung gas. Lepas tu gas hidrogen dibebaskan, nampak? 1 markah. Walaupun memang betul gas hidrogen dibebaskan. Cuma pemerhatian, mana kita boleh tengok, boleh bagi tahu, gas itu aku kenal, gas itu oksigen. Tak boleh. Kita kena test dulu, kan? So jangan buat silap lagi, pemerhatian dan juga inference. Ini adalah inference. Soalan seterusnya baru inference kalau tak silap. Dia biasanya selepas pemerhatian. Yang pula dah panas ni. Selepas pemerhatian, biasanya dia tanya inference. Betul tak? Betul. Tidak. Berdasarkan pemerhatian dalam soalan I, nyatakan inference. So 3 markah. Kenapa ada bubble gas tadi? Berbalik kepada persamaan kita tadi, zinc tambah HCl menjadi zinc chloride tambah hidrogen. So inilah dia gasnya. So jawapan yang paling bagus adalah kerana tindak balas antara zinc dan juga asid hidroklorik akan membebaskan gas hidrogen. Itu jawapan yang paling baik lah. Kita tengok skema. Betul. Asid bertindak balas dengan zinc menghasilkan gas hidrogen. Rupanya kalau jawab hidrogen gas dibebaskan saja, dia bagi 2 je. Dia nak detail lagi. Kenapa gas hidrogen dibebaskan? Kerana asid bertindak balas dengan zinc. Dapat 3 markah. Alright? Ada soalan? Nak tanya dulu ni? Tak ada. Kalau ada jangan simpan-simpan. Hubungan antara suhu, jadi mesti kaitkan dengan suhu asid dengan masa. Maksudnya semakin-semakin lah ni.
Apa hubungan dia? Cuba bacakan jawapan. Senyap. Buat ke tak? Ha. Bagi tahu dia. Semakin Suhu dengan masa. semakin bertambah suhu pemanasan, semakin Tengok cikgu dah highlight kan tu. semakin bertambah suhu asid hidroklorik, Okey. semakin berkurang masa yang dia dicatat, direkod. Untuk mengumpul. Awak Gas tengok hidrogen. dalam bahasa Inggeris dia ada 50 cm padu kan. So sini tertinggal ni. Tertinggal mengumpul 50 cm padu. Jadi jawapan terbaik adalah masukkan semua nilai tu kalau tak silap cikgu lah kita tengok. Okey, semakin tinggi suhu asid hidroklorik. So jangan tinggal perkataan asid hidroklorik. Okey, semakin tinggi suhu hidroklorik, semakin singkat masa yang diambil untuk mengumpul. Tengok dalam bahasa Inggeris dia ada 50 kan. So kalau boleh nyatakanlah untuk mengumpul 50 cm padu asid gas hidrogen. Okey, ada soalan untuk ni? Ada jawapan lain yang awak nak tanya? Cikgu rasa ramai yang akan jawab semakin tinggi suhu asid, semakin singkat masa. Ada tak? Ada. Kalau macam tu dia tengok So mungkin satu markah. Okey? Ni. Semakin tinggi suhu, asid hidroklorik semakin panjang masa. Okey. So yang tepat adalah semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin singkat masa yang diambil untuk mengumpul gas hidrogen. Jadi awak mesti ingat kalau kertas 3 ni dia nak sedetail yang mungkin sedetail yang mungkin. Okey. Okey, seterusnya. Inilah dia. Soalan yang selalunya sangat mencabar. Nyatakan definisi secara operasi kadar tindak balas. Lepas tu yang jadi lagi masalah kat sini, dia tulis kadar tindak balas yang lebih tinggi. Biasanya kita jumpa sampai nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Itu lebih mudah. Sekarang dia nak fokus yang lebih tinggi. Okey, so ingat balik apa yang cikgu ajar kalau definisi secara operasi. Mesti ada apa? Mesti ada apa? Mesti ada apa? Apa yang kita buat? Apa yang dibuat? Apa yang dibuat. Apa yang dibuat. Lepas tu Apa yang dilihat. Maksudnya kita buat kesimpulan berdasarkan apa yang dilihat. So apa yang kita buat kat sini? Apa yang dilihat untuk menunjukkan kadar tindak balas tu lebih tinggi? Suhu asid. Tak. Apa yang kita lihat yang membuktikan ataupun yang memberi kesimpulan, kita lihat apa? Kita tengok, dia ni gelembung gas. Gelembung gas. masa. Apa yang dilihat dari segi kita nak buat kesimpulan. Macam mana kita nak cakap kadar tindak balas lebih tinggi kat sini? Kita ukur apa sekarang? Ukur dia punya Masa. Kadar tindak Kan? Yang mana punya kadar tindak balas lebih tinggi kat sini? Masa panjang ke masa pendek? masa pendek. Jadi awak ringkaskan. Masa yang lebih pendek. Singkat. Apa yang kita nak buat kesimpulan sekarang kan? Masa yang lebih singkat adalah mempunyai kadar tindak balas lebih tinggi. Okey. So apa yang dibuat sekarang? Apa kita buat dalam eksperimen ini? Kita ubah dia punya suhu. Kita punya suhu kan. Okey, sekejap Kita itu ringkasan lah. Ubah suhu kan. Kita buat ringkas dulu. Ubah suhu. Jadi kita cuba gabungkan. Okey, kadar tindak balas lebih tinggi kat sini adalah apabila cikgu buat ringkasan
Sebab cikgu tengok skema tadi, cikgu tak puas hati sangat, macam pendek sangat. Apabila tindak balas antara apa tadi? Zinc, cikgu buat huruf ringkas dan juga HCl dilakukan dalam dalam suhu yang berbeza. Sekejap lagi kena ubah macam tak sedap lagi ni. Kita rangka dulu. Apabila tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik dilakukan dalam suhu yang berbeza, apa kesimpulan kadar tindak balas lebih tinggi? Masa yang diambil lebih singkat. Diambil untuk kumpul gas hidrogen adalah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. So, lebih kurang macam itulah apa yang kita buat. Tindak balas antara zinc dan juga HCl dilakukan dalam suhu yang berbeza. Kan? Apa yang dibuat? Dan apa yang dilihat, kita untuk memberi kesimpulan kepada tindak balas yang lebih tinggi, masa yang diambil itu paling singkat. Kalau kat sini kita boleh ubah kepada paling singkat. Kita cuba baca lagi. Apabila tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik dilakukan dalam suhu yang berbeza, masa yang paling singkat diambil untuk mengumpul gas adalah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. Bagi cikgu dah okey dah. Tak pelik dah ayat tu Sebab kalau kita tengok skema, kita tak pastilah kalau dia ada perubahan ke tak ni. Okay, kita tengok. Yang ni okey. Rupanya yang ni okey. Satu lagi skema dia pendek. Penat je fikir tadi, rupanya macam ni juga. Okay, kita tengok jawapan dia. Apabila zinc dimasukkan, ayat cikgu tadi macam pelik ke? Apabila zinc, apabila zinc dimasukkan ke dalam asid hidroklorik, cikgu tulis tadi apabila zinc ditindakbalaskan kan? Sama lah tu ke dalam asid hidroklorik pada suhu yang berbeza. Ini berlainan, sama lah kan? Masa yang paling singkat untuk mengutip macam sampah pula mengumpulkan 50 cm padu gas hidrogen adalah yang paling tinggi. Sama macam cikgu jawab. Cuma ayat yang berbeza. Okay. So kat sini memang susah sebab dia fokus kepada kadar tindak balas yang lebih tinggi. Okay, cikgu cuba ubah soalan supaya awak memahami definisi secara operasi. Mana dia tadi? Okay, sekarang jangan risau, cikgu akan share skemanya. Kalau cikgu lupa, ingatkan. Sebab bila dah habis kelas je nak rehat dah. Nanti awak ingatkan balik lah. Apabila tindak balas, cikgu nak cuba ubah soalan ni dan cuba jawab. Nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas dalam eksperimen ini. Okay. Ada yang nak jawab? Apa yang kita buat berubah tak? Berubah tak apa yang kita buat? Tak berubah kan? Maksudnya apabila tindak balas ataupun macam skema tadi, apabila zinc ditambah kepada asid hidroklorik, kita tak payah mention lah dilakukan pada suhu berbeza. Sebab kita nak cerita pasal kadar tindak balas. Jadi apabila zinc ditambahkan kepada asid hidroklorik, masa yang diambil untuk mengumpulkan 50 cm padu gas itu adalah menunjukkan kadar tindak balas. Okay, nampak? So, dia lebih mudah. Macam ini kita fokus yang lebih tinggi ditunjukkan oleh masa yang lebih singkat. Okey, tak apa. Kita banyak lagi soalan yang definisi secara operasi. Okey, maka masa yang diambil untuk mengumpulkan 50 cm padu gas jika suhu asid ialah 55. Maksudnya, tadi kita last tadi berapa? 50 kan? Jadi dia mestilah lebih singkat daripada nombor 5 tadilah pada 50. So apa jawapan awak?
Berapa? Ada yang jawab Julai. Ada yang jawab 3 hingga 6. Dia mesti sharp Dia maksudnya ini julat untuk pemeriksa bagi markah. Maksudnya kalau awak jawab 3 betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul. So setahu cikgu jangan jawab 3 hingga 6 macam tu. Bukan macam tu. Tak boleh jawab lebih besar daripada. So mesti angka lah. Mesti angka. Jadi sebarang angka 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 6. Sebab apa Sebab kita tengok tadi last kali berapa saat? Cuba tengok balik tadi berapa saat? 8. Sebelum 8 berapa saat? Sebelum 8, 19. Oh okey, betul lah. Maksudnya dia lebih kurang daripada 8 lah kan? Dia tak boleh sampai 1, 2. Tak logik lah. Okey. Okey. So mesti ada dengan correct unit and decimal places. Maksudnya kena 3.0 saat titik permulaan serta unit 3.0 S. Okey, kalau 4.0 S berbalik kepada pengukuran tadi. Okey, so ini pengelasan. Ini juga soalan yang membantu sebenarnya tapi kena tahulah. Okey, logam yang boleh bertindak balas dengan HCl, magnesium. Logam yang tidak boleh bertindak balas dengan HCl, plumbum. Kenapa? Macam ada lagi Ya. Oh, patutlah. Logam yang mana boleh bertindak balas dengan HCl? Magnesium dan zinc. Kenapa? Ingat magnesium dengan apa tadi? Zinc kan? Kedudukan dia berbanding hidrogen tu. Okey, manakala argentum Cu kat bawah kan? Jadi yang di bawah ni tak boleh bertindak balas dengan asid. So yang awak dah hafal tu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah bla 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 tu. Logam di atas barulah boleh bertindak balas dengan asid. Okey? Boleh? Cikgu jangkakan mesti ada yang salah kat sini. Betul tak? Ke betul semua? Betul. Okey, tak apa, sendiri nilai nilai diri sendiri. Dah ready belum? Belum ready, habiskan ni dulu soalan trial. Okay, insyaAllah kita cuba habiskan. Okey. Dah habis lah? 2A. Ni Pulau Pinang. Oh, okey. So ni sekarang Pulau Pinang. Okay, Pulau Pinang. Penang, mai. Ni dia. Tu dia. Penang. Nombor berapa? Soalan nombor 1. Inilah dia. Ni 1D lah. 1A soalan dia apa? Kita tengok soalan Penang. Penang. Ini dia Penang. Ini dia. Rajah 1 menunjukkan 3 set. Okey, mengkaji kesan kepekatan. Tadi kesan apa tadi? Suhu kan? Jadi awak tengok ni, setakat ni dah kita jumpa 2 negeri yang memfokuskan kadar tindak balas. Sebab tu cikgu cakap, sila buat soalan trial. Biasanya ada yang mengena. Terutama bila ada banyak negeri fokus kepada topik tersebut. Okey, so ini kita dah jumpa kali kedua bab kadar tindak balas tetapi kesan kepekatan. So sekarang lebih kurang macam tadi. So sepatutnya kita boleh bincang dengan lebih laju lah. Okey, so sekarang diminta jangan isi terus tau. Sebab tengok dulu soalan kat sini.
Rekod G-Sync pada 2 tempat perpuluhan. Jangan degil. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi semak. Betul ke tak? Betul tak awak jawab 2 titik perpuluhan? Betul Ibu. Okey. Okey, betul, baguslah. Okey, seterusnya dia tanyakan bina satu jadual. So mudah saja jadual. Okey, mana dia? Untuk 3 markah ini dia. Oh, panjang tajuk dia Concentration kepekatan asid hidroklorik. Mesti unit jangan lupa. Dalam kurungan ataupun slash. Tadi kita tengok dia buat slash. Ini kurungan sama. Yang penting ada koma pun tak apa. Lepas asid, koma, mol dia padu. Tapi kalau kurungan lagi baguslah. Okay, jadi so kita isi 0.1 tadi dengan yang kita kira 2 titik perpuluhan tadilah. Kan? Awak dah kira masing-masing kan? 2 titik perpuluhan. Okay. So itu 3 markah. Ya. Kalau tulis kepekatan asid je boleh. Okay, tak ada ACl. Tak ada ACl ke? Cikgu tak berani nak kata boleh. Elakkanlah Cuba letak. So kalau boleh kan awak sedetail yang mungkin lah dalam kertas 3 ni sedetail yang mungkin. Kalau nak bagi tahu asid, namakan asid tersebut. Okay, macam tu. Macam suhu tadi kan. Kita tak nyatakan suhu apa. So sebenarnya dia suhu asid. Kertas 3 dia agak teknikal. Okay. Kalau di peringkat sekolah, cikgu terima je. Cuma di peringkat pemeriksaan SPM nanti, cikgu tak pastilah. So kita andaikan salah lah supaya awak lebih berhati-hati. Okay. Dia dah mula susah nak gerakkan dah ni. Okay, lupa. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan satu pemerhatian. Sama juga pemerhatian dia. Apa pemerhatian dia? Gelembung gas tidak asid. Okay, so cikgu cepatkan. Nyatakan inference. Sama macam tadi juga. So tengok. Dah ada 2 negeri. Pattern soalannya lebih kurang. Jeng. So fokus lebih sikit bahagian ni So apa saja kesilapan yang berlaku tadi awak cuba betulkan balik. Cuba lihat trial negeri lain pula. Inference. Sebab apa terasanya gas tadi? So sekarang dia nak balas apa dengan apa sekarang? Sama-sama kita tulis persamaan dia. Antara HCl dengan CaCO3 kan. Marble cheat ketulan mamar adalah CaCO3. Apa hasil dia? Sekejap, ada yang nak masuk tak ni? Tak ada dengar ni. Oh, tak ada. Macam tak ada 5E je, ada 5A Ada. Ikan santuy ada. Okey. Tak ramai lah. Mungkin ada kelas lain ke. Oh, dia orang ada account ni. Oh, 5A ada account, lupa. Tak apa. 5A. Okey. Apa dia tadi nak cerita tadi? Persamaan. Hasilkan apa? Kalsium klorida. Kalsium klorida. Lagi? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan? Hidrogen. Hidrogen? Air bukan. Air. Air. So persamaan ciri tak pasti balance tak malah nak check lah Kita nak fokus kepada hasil. So apa hasil yang boleh diukur kat sini? Gas. Karbon dioksida. So jawapan paling baik tadi ikut yang macam Penang bukan Penang tadi, Johor. Apa dia? Jangan jawab gas karbon dioksida terhasil. Tak cukup kan? So kita jawab tindak balas antara asid hidroklorik dan juga kalsium karbonat ataupun ketulan marmar tadi menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. So kalau kita tengok kat sini, awak nampak
corak skema yang berbeza kan. Macam ni dia terima karbon dioksida dibebaskan. Jadi yang paling selamat kita follow yang lebih detail macam tu. Sebab cikgu pun tak tahu pemeriksaan sebenar macam mana, tapi yang pastinya kita boleh ingat sedetail yang mungkin. Sebab Johor tadi dia bagi 2 markah kat sini kan. Dia bagi 2 markah saja. Tak detail. Okay, jadi kita follow yang lebih detail lah. Okay. So harap ingatlah. So pun boleh ubah manipulasi kepekatan tadi kan. Kalau jawab kepekatan saja, boleh tak? Tak cukup kan? Tak cukup. Okay. So bagi cikgu reject ataupun tak dapat markah lah. So yang sebenar wallahualam lah. Jadi lagi sekali cikgu ingatkan sedetail yang mungkin. Habiskan kepekatan apa? So kepekatan asid hidroklorik. Yang bergerak balas kita nak lihat memang kadar tindak balas. Kadar tindak balas senang je. Semua responding variable ni adalah kadar tindak balas. Kalau eksperimen kadar tindak balas mudah. Okey. Yang kedua yang kita terima juga perubahan dalam jisim kalsium karbonat. Kat situ kita timbang kan. Semakin berkurang, betul tak? Semakin berkurang. Okey, so apa yang ditetapkan selain daripada kepekatan lah? Apa dia? Selain daripada kepekatan? Suhu. Saiz. Itu yang paling mudah nak ingat. Jadi yang lain-lain kita tetapkan jisim lah. Mesti jisimnya sama kan? Dan mestilah asid yang sama. Kalau tulis jisim sebelum eksperimen kira betul ke salah? Jisim fixed variable Boleh? Jisim sebelum eksperimen. Okey. Jisim apa? Kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu juga. Jisim apa? Adakah jisim asid? Tak kan? Timbang asid ke? Tak boleh. Tak boleh. Jisim kalsium dioksida. Kalsium karbonat. Okey. Jadi salah. So ingat sedetail yang mungkin. So lepas ni awak pastikan kurang dah kesalahan-kesalahan macam tu Okey, seterusnya soalan bertanyakan hipotesis. Jadi hipotesisnya betul kan hipotesis? Nombor F. Betul lah. Jadi rasanya semua dah faham MV. So ini bila melibatkan faktor mesti semakin. Okay, semakin tinggi sorry, yang atas ni, yang ni yang 2 markah. Okay, yang ni yang 2 markah. Okay, jadi yang 3 markah adalah yang paling detail. Okay, semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik. Mesti nyatakan kat situ MV. Semakin tinggi kadar tindak balas, mudah saja. Okey, seterusnya eksperimen dalam set 1 diubah sesuai dengan menggunakan asid hidroklorik 0.8. Okey, 0.8 kita gunakan dalam eksperimen ini. 0.8 tu terletak kat mana? Okey, ini 0.1 kan? 0.1, lepas tu 0.5. Lepas tu tiba-tiba 1 kan? Maka dia in between kat sini lah 0.8. Maksudnya jisim dia antara nombor 2 dan nombor 3. Okay. Sebab dia selepas 0.5, 0.8 tu dan dia sebelum 1. Jadi skemanya yang diterima ini julat dia lah. Ini yang nombor 3 tu kan tadi kan kita kira kan. Cuba ucap. Cuma nak buka kan. Yang ni nombor 3 kan. Nombor 3 ke nombor 2? Nombor 3. Yang ni nombor 2. 4. 2. Betul ke? Betul lagi. Betul. Cikgu sebab malas nak buka yang tu. Okey. Maksudnya julat lah sebaran nombor di antara 150.4720 hingga 150.5550 lah, antara 2 dan 3 tu lah Okey. Ya je.
Kena bagi berapa titik perpuluhan tu? Okey, jadi kalau macam ni, tadi dia nak 2 kan? Betul tak? Cikgu rasa Betul, kalau betul. bagi 2 pun boleh. Kalau bagi 2 pun boleh. Sebab dia memang nak sampai 2 tadi. Okey. Okey. Cikgu yang tu kena tolak lah kan? Bukan bagi macam tu kan? Tolak. Ni julat kan? Oh. Julat. Tak payah Bukan tolak tolak. bagi. Okey. Julat. Julat antara jisim nombor 3 dan nombor 2 tadi. Awak semak balik lah. Sebab dia antara nombor 2 dan nombor 3. Yang ni berapa nilai dia tadi? Ni? Apalah, Lang dah tertanya takut tak nampak kan? Ni tolak ni dapat berapa? 0 point? Yang nombor 2 je. Jisim. Nombor 150.55. 150. 2. 0. Jisim sepa 8 minit. Oh, lupa. Aduh. Sorry. Dia nak suruh macam ni. Tadi kan 150.55. Betul tak? Tadi kan? Okay, jadi kenapa jawapan dia sekarang antara bila cikgu buka macam ni jadi pening lah. Sebab angka-angka ni nak ingat 150.555. Maksudnya ambil yang selepas saja. Ni. Lepas ni yang ni pun Nah, 4689 kan? Ini. Maksudnya kita ambil yang selepas. In between. Di antara dua ini. Okey. Sebab tu dia buat tadi 150.55 hingga 150.47. 150. Okey, macam tu. Okey, antara. Okey. Okey, so seterusnya definisi secara operasi lagi. Okey, jadi kat sini dia minta nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Kadar tindak balas bagi eksperimen ini. Ini yang cikgu bagi tahu tadi, agak pendek dia punya what should be done tu. Okey, yang kita cuba buat sendiri. Apa yang kita buat dalam eksperimen tu? Kita ubah perkataan. Tak, kita nak cerita pasal kadar tindak balas lah. Kita nak ukur kadar tindak balas macam mana? Kat sini. Apa yang kita perhatikan untuk mengukur kadar tindak balas kat sini? Jisim ketolong magma. Kan Sample answer, change image when time is taken. Kita tindak balaskan HCl dengan Betul. Apa yang kita buat tadi, kita tindak balas antara HCl dan CaCO3, kalsium karbonat. Okey. Apabila HCl ditindak balaskan dengan kalsium karbonat, okey, itu apa yang kita buat. Apa yang kita nak lihat? jisim. Ingat balik. Okey, cuba awak ingat balik kadar tindak balas secara teori. Kadar tindak balas adalah perubahan. Kan? Perubahan kuantiti bahan atau hasil kan? Bahan atau hasil per jumlah masa yang diambil. Per masa kan? Okey. Jadi apa yang kita buat kat sini, apa yang kita lihat kat sini adalah kita nak ukur apa? Kita nak ukur Jisim. Jisim kalsium karbonat. Jadi kita cuba tengok dia punya skema. Change image when time is taken. Image when nombor 1, change image when time is taken. Kenapa je aku rasa pening baca skema dia ni
Perubahan jisim. Change in mass when time is taken. Tiba-tiba cikgu menjadi blur sekarang. Kadar tindak balas kat sini kita ukur melalui pengurangan. Okey, pengurangan. Okey, kena tarik nafas. Kita lihat apa yang kita nak tengok kat sini. Perubahan jisim kalsium karbonat yang mana dia berkurang. Okey. Jadi, kadar tindak balas kat sini adalah perubahan. Perubahan. Okey. Jadi kat situ ideanya kita cuba catatkan draft dulu. Jadi kita cuba jawab. Kadar tindak balas adalah perubahan jisim. Allah, buruknya tulisan. Jisim apa? Kalsium. Perubahan ni kalau lebih tepat buat pengurangan. Pengurangan. Okey. Pengurangan jisim kalsium karbonat. Kita ada masa ke tadi? Tak ada masa kan? Sekejap. Baca lagi balik soalan Masa dia 8 minit tu kan? Oh, ada 8 minit. Semua 8 minit tu. Mana ada 8 minit tu? Dia tulis kat mana? Dekat atas sekali jadual tu. Dalam jadual mula-mula. Oh, okey. Selepas 8 minit. Okey, jadi cikgu ulang balik apa yang kita sepatut perhatikan, perubahan jisim kalsium karbonat. Kita ambil balik perubahan lah. Macam mana kita nak tentukan kadar tindak balas dia kat sini? Perubahan jisim kalsium karbonat pada masa 8 minit dalam masa dalam masa 8 minit. Okey, dapat dah. Perubahan jisim kalsium karbonat dalam masa 8 minit apabila asid hidroklorik ditambah kepada kalsium karbonat. Nampak? Okey, cikgu memang susah sikit ni kalau kita bila-bila rasa blur je memang payah nak jawab ini Jadi slow-slow lah awak buat draft. Okey, jadi apa yang kita nak tengok untuk kadar tindak balas ni, awak ingat balik teori. Bila kita ingat teori, maka insya-Allah kita dapat idea nak jawab secara operasi. Sebab beza operasi dengan teori ni teori lah. Maksudnya teorinya perubahan kuantiti bahan atau hasil dalam satu unit masa. Manakala yang dalam operasi kita nak tengok apa yang kita nak tengok? Perubahan jisim kalsium karbonat dalam masa 8 minit. Itu yang kita nak tengok. Kan? Lebih detail. Apabila HCl bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey? Boleh Panjang pula kita kat sini. Boleh. Okey, tak apa. Ada banyak lagi definisi secara operasi yang kita boleh cuba buat. So memanglah part DSO ni kita panggil definisi secara operasi ni sangat mencabar. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Asid hidroklorik mana dah? Udah 10.23 dah. Asid hidroklorik ini ada berlebihan. Eksperimen dalam sel satu yang sehingga tidak bersengkat nyatakan hubungan antara perubahan jisim dengan masa. Perubahan jisim dengan masa. Jadi jawapannya kita nak relatekan jisim dengan masa. Mesti sebut dua benda itu. Okey. Iaitu apabila masa bertambah, perubahan dalam jisim bertambah sehinggalah malar. Ada perkataan malar. So kenapa malar? Sebab sekarang dia bagi info HCl tu berlebihan. Maksudnya pada satu tahap dah habis dah kalsium karbonat. So sebab tu kita akan dapat satu jisim yang malar nantilah. Okay, so biasanya ramai pelajar jawab
Apabila masa bertambah, ini dia. Okey, biasanya akan jawab yang kedua ni. Masa bertambah, jisim pun, perubahan dalam jisim pun bertambah. Ramai yang akan jawab macam tu. Okey, so seterusnya, ada persamaan rupanya. So kena balancekan jugalah tadi. Cikgu cakap cikgu tak tengok tadi balancekan kan. Jadi untuk dapat 3 markah mestilah balance. So jangan lagi ada yang tak tahu dengan kalsium karbonat apa hasilnya, dengan zinc dengan logam ada apa hasilnya, dengan base ataupun dengan alkali apa hasilnya. Sila tengok balik dalam bab sifat kimia asid. Okey, seterusnya soalan K. Kelaskan. Okey, jadi kelaskan bahan yang mempunyai lebih daripada 7, maksudnya beralkali lah. Okey, so cikgu rasa ramai yang tahu alkali, sabun ada alkali rasa pahit kan. Ataupun makan sabun lah. Ataupun baking powder sebut penaik jadi lebih daripada 7 tu yang berasid karbonat. Jadi okey, so ini rasa tak ada masalah untuk dapat 3 markah. Okey, dah 10, 2, 6. Boleh lagi sedikit ke? Ada 2 muka surat lagi? Boleh? Kita pergi laju Boleh. Cikgu dah janji sampai 35. Cikgu nak cuba cover lah. Lepas awak tengok balik, tengok berulang-ulang Okey, kita ambil masa lama pada DSO tadi. Mana dia? Alamak. Soalan negeri mana tu? Johor? Johor. Johor Johor. 1. Set 1. Alamak, tak buka ke? Oh, ni ada. Okey. Ini dia. Redox Kita sempat tak buat eksperimen dulu? Sempat tak? Macam tak sempat lah yang ni. Ada kan? Ada. Oh, ada. Kita buat selepas Ada, itu. Ada. Ada. Okay. Alright. Ada. Okey lah. Bincang. Cuba tak bincang kan? 2 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesal logam yang bersentuhan. Ingat dalam istilah kita, logam yang bersentuhan dengan besi. Okay, ingat tu, logam, kesan logam yang bersentuhan dengan besi, istilah dia. Terhadap pengaratan besi. Besi yang dilitkan dengan logam kuprum dan timah disimpan dalam larutan jeli yang mengandung sedikit phenolphthalein dan larutan kalium hexacyanopherat. Ingat lagi fungsi kalium hexacyanopherat? Fungsinya apa? Mengesan ion apa? Ion Fe3+. Fe2+. Manakala phenolphthalein mengesan OH-. So ini dia akan memberi warna biru. Tompok biru ini akan beri merah jambu. Okay. So paku besi disalut dengan kepingan sternum. Lepas tu kuprum. Okay. Cikgu tak faham macam mana ni. Rajah 3. Ada dua lilit. Dahsyat dia punya soalan. Okey, biasa kita buat satu lilitan saja, satu jenis logam saja. Jadi ferrum kat sini. Sternum tu kat bawah ke atas dia ferrum? Paku tu ferrum lah. Sternum bawah. Bawah kan? Lepas tu kuprum pun bawah kan? Jadi kalau macam ni, kalau besi logam, kalau paku tu bersentuhan dengan logam di bawah dia, ferrum tu akan terkakis. Okey. Dia kena bersentuhan dengan ni result. Tak. Cikgu ingatkan dia serentak tadi. Soalan dia punya diagram tu agak mengelirukan. Sepatutnya dia buat 2 tau. Buat 2, satu lagi dengan satu sini tin ataupun sternum, satu lagi dengan kuprum.
Juga kita dah silap faham, ingatkan dililit ada dua. Okey. So kita tengok dengan sternum. Ada tompok warna biru. So menandakan adanya Fe2+. Maksudnya berlaku pengaratan kakisan lah. Okey. Ini pula apa yang berbezanya? Apa yang nampak beza kat situ? Beza dia Bilangan tompok biru kan? tompok tu. Yang ni lebih banyak. Lebih banyak. Sebab apa? Jap. Kenapa macam ni Eksperimen 2 dengan kepingan kuprum. Habis tu kenapa ditulis kat sini tin dengan kuprum? Macam ni lah Cikgu pun jadi takut ada kesilapan pada rajah dia tu. Betul tak? Rasa pelik tak? Betul tak? Okey, tak apa. Nanti ada yang dah tengok dengan detail. Yang satu tu dia tompok biru tu sikit, yang dua tu banyak tu. Ya betul, tapi perasan tak? Kita baca balik soalan mengajar okey, besi yang didirikan dengan logam kurun dan ditimah. Besi yang dililitkan dengan logam kupron dan timah. Sekarang persoalannya, adakah yang dililit itu serentak dalam satu tabung uji ataupun berlainan? Itu persoalan dia. Tengok eksperimen 1 dengan kepingan sternum saja kan? Yang kedua, ni. Sini salah. Rasanya sebab dia cakap kat sini kuprum. Maksudnya sini bukan dengan tin. Tak ada dengan tin ni. Sternum ni dengan kuprum. Jadi kita lihat kedudukan sternum dan kuprum. Siapa yang paling jauh dengan ferrum? Kuprum lagi jauh. Kuprum kan? So bila jarak dia lagi jauh, dia akan mempercepatkan kakisan ini. Sebab itu tompok biru lebih banyak. Okay, so kedudukan yang jauh ni akan mempercepatkan lagi pengaratan ataupun kakisan ferrum. Okay, kita cuba tengok jawapan dengan lajulah. Nyatakan pemerhatian. Okay, cikgu buka terus. Mana tadi? Johor Johor. Okay, ini dia. Bukan. Ni dia. So pemerhatian dia nak nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. Okay, so tak ada yang lain. Kedua-duanya menghasilkan tompok biru kan? Dia hanya bagi tahu dalam eksperimen ini. Sekejap. So cukuplah kita bagi tahu warna tompok biru dihasilkan, cukup. Sebab itu memang pemerhatian dia. Atau kita nak detailkan. Kalau nak selamat lagi, kita ceritakan eksperimen 1 menghasilkan tompok biru yang lebih banyak. So skema dia pun dah tertinggal tu. Eksperimen 1 menghasilkan tompok biru, ada tertinggal kat situ. Lebih bukan eksperimen 1. Eksperimen 2 menghasilkan tompok biru lebih banyak berbanding dalam eksperimen 1. Soalan dia, skema dia pun pening juga Okay, tapi faham kita bagi tahu siapa yang lebih kan. Okay, itu lebih selamat lah. Okay, so soalan seterusnya, nyatakan inference. Sebab apa? Macam cikgu cakap tadi kan, kena inference awak, pemerhatian awak tadi ceritakan tompok biru.
So kita cerita pasal tombok biru lah. Kerana besi disentuh. Okay. Dimasukkan ke dalam larutan, disentuh dengan logam ni definisi secara operasi ya. Patut salah pun. Okey, 2A ini. Kenapa terhasilnya biru tadi? Kerana besi terkakis atau berkarat. Alright. So kita dah faham, dah tahu bila melibatkan pengoksidaan, awal-awal berlakunya pengoksidaan. Bila besi nak berkarat tu, mula-mula dia teroksida kepada ferrum 2+. So ferrum 2+ itu dikesan oleh kehadiran tompok biru. Siapa yang kesan dia? Kalium hexacyanophyrat 3 tadilah jadi inference kepada warna biru tadi kerana besi dah berkarat ataupun besi dah teroksida ataupun terkakis untuk menghasilkan ion ferrum 2+ yang dikesan oleh kalium hexacyanophyrat 3. Okey, seterusnya definisi secara operasi. Jadi pengaratan. Jadi apakah pengaratan kat sini? Apa yang kita lihat? Okey, cikgu cepatkan sini. Apa yang kita lihat ini, apabila warna tompok biru terhasil, itu menandakan berkarat. Betul tak? Betul. Apa yang kita buat? Kita buat adalah apabila besi dimasukkan ke dalam larutan ataupun bersentuhan dengan logam, kalau cikgu suka awak tambah logam berada di bawahnya. Maksudnya bawahnya dalam siri lah. Okey, apabila besi dimasukkan ke dalam larutan yang bersentuhan dengan logam yang lebih bawah daripadanya dalam siri elektrokimia, warna biru terhasil menandakan besi itu berkarat. Kalau nak susun balik lah. Okay. Yang penting kita faham kat situ ada dua komponen. Satu benda yang kita nak perhatikan, tompok biru. Kalau berkarat biasa awak perhatikan apa? Warna perang kan? Ataupun coklat macam tu kan? Itu pengaratan secara teori. Apa yang terjadi? Kita lihat besi tu dah mengeluarkan tompok-tompok warna perang. Sedangkan dalam eksperimen ini kita tengok nak tengok warna biru. Itu masuk operasi secara eksperimen. Okey, dan last sekali adalah pengelasan. So ini kena ingat kedudukan. Siapa yang akan mempercepatkan? Yang di bawah. So ini semua di bawah ferrum. Ini pula yang akan melambatkan atau menghalang di atas. Magnesium, zinc, lepas tu copper, lead dan argentum di bawah ferrum. Okey. Kita ya. Pengikut dia punya susunan ke kalau yang Tak perlu. Sebab dia suruh kelaskan saja. Dia tak suruh susun. Okey. Jadi janji awak kelaskan dalam petak yang betul lah. 3 markah. Okey, alhamdulillah kita berjaya juga menghabiskan sampai 10.35 muka surat 35 tanpa mengambil masa yang sangat lama lah. 10.38 maksudnya seperti yang cikgu jangkakanlah sejam setengah. Okey, boleh Jadi gunakan masa yang ada sekarang, awak habiskan kertas 3 ni. Tunggu kita discuss je. Kalau tak sempat discuss, cikgu akan bagi ni lah, skema lah. Okey, ada apa-apa soalan? tak ada. Tak ada, dah tak pun maya lah. Ada. Siapa? Roshidan tu? Tadi Luqman, saya bermaya. Okay. Ada 16 sampai tadi okey. So terima kasih atas kehadiran. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi sebelum exam nanti. Tengoklah kalau esok ada masa malam sejam ke janji yang penting buat dulu modul tu. Okey, kalau tak ada apa-apa okey. Siapa pula? Imam Ustaz. Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengar. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Salam semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.
Terima kasih cikgu. Sama-sama.